Masa dekat pasar tadi, saya memang tak terfikir pun nak masak apa. Cumanya bila saya dah nampak ikan tenggiri batang yang sangat segar, isi dia pun sangat putih, saya rasa saya dah lama tak buat makanan nyonya. Kita nak buat dua resipi. Kita nak buat ikan cili garam dan juga otak-otak nyonya. Kita nak mulakan resipi kita dengan ikan cili garam. Kita nak perasakan kita punya ikan. Alright, kalau kita tengok ikan tenggiri batang ni memang sangat besar. Untuk perasa ikan cili garam ni memang sangat-sangat mudah. Kita cuma gunakan garam dan juga kunyit sahaja. Sebab ikan ni kita nak goreng dia terlebih dahulu, baru kita buat dia punya sambal. Okey, sambal yang kita nak buat hari ni, dia bukan macam sambal Melayu yang sangat berminyak, yang sangat pedas, tapi dia sambal kita gunakan cili merah hidup ni. Cili merah hidup ni dia tak terlalu pedas, tapi dia punya aroma dan rasa memang sangat menyusup bila kita makan. Okey, kita punya ikan, kita gaulkan dia dulu dengan kunyit. Okey, untuk menggoreng ikan cili garam, kita tak perlu deep fried. Kita nak dia garing sahaja. Minyak tak perlu banyak. Okey, untuk resipi ni sebenarnya sama ada kita nak bakar dia kat dalam oven pun boleh, kita nak goreng pun boleh, ataupun kita nak bakar dia dekat arang lagi dia beraroma. Ikut cita rasa. Yang paling penting adalah dia punya sambal tu. Terus saja kita masukkan dulu dekat dalam minyak panas. Biarkan dia masak dengan sekata sebab kita nak buat dia punya sambal. Sambal ikan cili garam, kita perlukan bawang merah. Okey, seeloknya kita pakai bawang merah shallot. Sebab bawang merah shallot ni dia lagi manis bila kita buat sambal. Okey, kita potong lebih kurang dalam 4 ke 5 ulas. Kemudian bawang putih. Okey, bawang putih kita pakai dalam 6 ke 7 ulas. Kemudian untuk ejen pedas, saya ada cili. Okey, cili saya akan pakai 2. Dekat sini saya ada cili merah dan cili padi merah. Cili merah untuk dapatkan dia punya warna, cili padi merah untuk dapatkan dia punya pedas. Okey, dia punya cili padi masukkan dalam 3. Kalau kata kita nak pakai semua sebiji cili ni pun boleh, tapi seeloknya bagi saya sendiri, kita buang bahagian dalam dia, bahagian biji dia tu. Okey, untuk proses kisar ni, kita masukkan semua bahan-bahan ni dekat dalam blender. Masa kita kisar tu jangan terlalu halus. Kita nak bagi dia ada sedikit rasa bawang tu bila kita gigit, sedikit rasa cili. Itu akan jadikan kita punya masakan lagi sedap. Okey, masukkan semua bahan-bahan ni. Kemudian saya nak letakkan sedikit belacan untuk aroma dan juga rasa. Bagusnya belacan ni kalau boleh kita bakarkan dia dulu dekat atas pan, tak ada minyak pun tak apa, bagi dia lagi wangi. Lepas tu kita masukkan dalam, letak air, blender. Bila kita punya bahan tumisan tu agak lumat, kita ketepikan dia dulu untuk proses yang seterusnya. Alright, kalau kita tengok ikan tenggiri kita ni memang dah cukup garing, dah cukup lembut bahagian dalam dia. Kita kena alihkan dulu, toskan dia punya sedikit minyak. Kita pakai balik kuali yang kita menggoreng tu dengan minyak-minyak dia tu. Sebab apa? Dalam minyak ni dia dah ada kunyit, dia dah ada garam yang lekat dekat ikan tu dan mudah untuk proses kita sedapkan kita punya sambal. Baik, kita punya tumisan terus saja kita masuk dekat dalam. Okey, beza sambal cili garam dengan sambal biasa ni memang sangat berbeza. Kalau kita pun tengok proses masak dia pun, kita tak ambil masa yang lama, lebih kurang dalam 20 ke 30 minit sahaja untuk kita siapkan dia punya sambal, berbanding sambal biasa yang kita masak perlukan masa yang lebih kurang 2 jam, 3 jam untuk dia naikkan dia punya warna, untuk
masakkan sambal tu sampai dia betul-betul pecah minyak. Bila dia punya sambal dah start naik minyak dekat bahagian atas, dia tak perlu ambil masa yang lama untuk kita masak. Okey, kita nak bagi rasa dia. Saya pakai gula Melaka untuk naikkan lagi dia punya rasa dan juga warna. Okey, kita adjust, kita agak-agak saja dia punya amount yang kita nak masukkan tu. So, kita masukkan gula Melaka. Kemudian bagi dia ada rasa lemak, bagi dia ada masin sikit, letakkan sedikit garam. Okey, untuk garam ni sebenarnya jangan pakai terlalu banyak. Dia akan potong rasa manis ikan tu. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Saya nak letakkan juga limau sebagai ejen pemasam. Okey, limau kita masukkan setengah saja. Kalau kita tengok dia punya sambal pun dah bertukar warna kan. Dia punya merah sangat cantik daripada gula Melaka tu. Okey, kita boleh terus susun kita punya ikan dekat dalam pinggan. Memang saya goreng tadi dia pecah sikit dekat bahagian tengah. Okey, yang pecah ni kita letak belakang sikit bagi dia tak nampak. Kemudian kita susun yang cantik-cantik ni kat bahagian depan. Untuk dia punya sambal macam yang saya cakap tadi, ambil sikit. Resepi ikan cili garam nyonya. Mudah, ringkas untuk disediakan. Dua resepi nyonya yang saya paling suka, ikan cili garam dan juga otak-otak. Okey, apa beza otak-otak nyonya dengan otak-otak biasa? Okey, kalau kita tengok daripada dia punya saiz pun memang sangat berbeza. Otak-otak nyonya dia lagi tebal dan proses untuk masak dia kita tak perlu bakar dekat atas arang, sama ada kita nak kukus ataupun kita masuk saja dekat dalam oven. Berbeza dengan otak-otak biasa yang perlu kita bakar dekat atas arang sampai dia masak dan dia wangi. Okey, kalau tengok bahan-bahan yang saya ada kat sini, lebih kurang macam bahan kita buat ikan cili garam tadi. Cumanya saya tambahkan cili kering, gantikan dia dengan cili hidup tadi, dan saya tambah lagi satu bahan, serai, untuk bagi dia wangi. Okey, untuk proses dia, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena buat dia punya rempah. Bawang merah memang banyak pakai. Kemudian saya nak letakkan juga serai untuk ejen pewangi dan juga rasa. Okey, bahan-bahan ni semua kita nak kena blenderkan dia. Kita nak kisarkan dia sampai dia betul-betul lumat dan kita nak gaulkan dengan isi ikan bagi dia sebati. Bahan yang seterusnya saya nak pakai juga halia. Dan nak bagi dia ada warna kuning yang cantik, kita pakai kunyit hidup. Jangan pakai kunyit serebut. Okey, bahan-bahan ni semua kita kisarkan. Kemudian untuk rasa pedas dia, saya pakai cili kering. Okey, cili kering tak perlu banyak, 5-6. Kemudian saya nak bagi dia ada sedikit rasa manis, gula Melaka. Gula Melaka tak perlu banyak, dalam satu cancah saja. Masukkan. So, bahan-bahan ni semua kita kena kisarkan dulu. Right, bila dia punya bahan dah agak lumat, dia punya warna memang cantik kan, daripada kunyit dan juga cili kering tu, kita ketepikan dulu untuk proses yang seterusnya. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita nak keluarkan dia punya isi. Macam mana cara dia? Kita ambil bahagian yang ekor ni, ekor ikan. Kita potong bahagian belakang. Kemudian
kita filetkan dia. Pastikan bila kita nak filet ikan ni, kita punya pisau tu berada dalam keadaan yang betul-betul tajam. Sebab apa? Kita tak nak bazirkan dia punya isi. Bila pisau kita tak tajam, nanti isi dia tu akan melekat dekat tulang. So kita tak nak dia punya isi tu melekat dekat tulang. Kita nak dapatkan semua isi tu, bagi dia keluar. Pastikan kita punya pisau ni dalam keadaan yang sangat tajam. Okey, untuk buat otak-otak ni kita kena pakai isi sebab kita nak gaulkan dia dengan semua bahan-bahan yang kita dah kisar ni. Cara macam mana kita nak keluarkan isi dia, kita pakai camca ni. Just kita tarik saja, bagi keluar isi dia. Sebab apa? Bila dia ada tulang, dia ada kulit tu semua, dia akan potong rasa. Kita nak dia smooth saja bila kita makan. Otak-otak ni sebenarnya yang paling bagus adalah kita pakai isi ikan yang putih-putih. So, apa ikan yang isi dia warna putih? Kalau kita tengok dekat sini, ikan tenggiri memang sangat cantik lah sebab dia punya tulang pun tak banyak. Lagi satu, kita boleh pakai ikan merah pun boleh, ataupun kalau ada ikan jenahak pun boleh juga. Bila kita dah keluar semua isi ikan tenggiri tadi, kita bagi dia betul-betul lumat. Kalau kata ada blender yang kering tu, kita boleh pakai. Tapi kalau kata tak ada, kita pakai dua pisau ni pun memang boleh. Bila isi ikan tu dia dah agak lumat, kita masukkan dulu. Satu lagi ikan yang lebih ni, saya tak nak campur sekali dekat dalam. Sebab apa? Saya nak kurut-kurutkan dia, nak bagi bila kita masak otak-otak tu, satu bahagian sangat lumat, sangat berperisa. Dan satu lagi ni, kita nak bagi dia ada isi. Kita boleh gigit. So, kita punya otak-otak tu akan jadi sangat-sangat menarik. Okey, keluarkan dia punya isi tu dulu sampai habis. Dan kita nak teruskan dengan proses untuk perasakan dia. Isi ikan yang dah hancur, lembut, halus ni, kita kena perasakan dengan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Cili, serai, halia, semua masukkan dekat dalam. Bagi dia sebati, warna dia pun akan jadi cantik. Kemudian saya nak bagikan dia rasa sikit. Rasa pun tadi kita dah letakkan manis daripada gula Melaka. Dan sekarang kita letakkan sedikit saja garam. Kemudian kita gaulkan dia sekali lagi. Isi ikan tadi saya dah bagikan dia dua. Satu saya dah chopkan dia sampai dia betul-betul halus. Dan satu lagi saya asingkan dia, saya bagi dia agak besar. Macam yang saya cakap tadi, bila kita makan otak-otak ni, kita nak bagi dia ada rasa ikan, kita boleh gigit. Kemudian kita ada rasa rempah-rempah yang kita dah blenderkan tadi. Kemudian kita nak masukkan juga santan untuk bagi dia ada sedikit lemak. Baik, bila kita masak dengan isi ikan ni saja, kemungkinan untuk dia pecah memang sangat besar sebab dia tak ada ejen untuk melekat. So, apa yang perlu kita buat? Kita pakai sebiji telur ayam untuk lekatkan semua isi-isi ikan ni. Bila kita masakkan dia, dia tak hancur. Okey, apa yang perlu kita buat? Masuk saja dekat dalam. Kemudian kita gaulkan sekali lagi. Bagi dia sebati balik. Sambil-sambil tu saya nak letakkan juga tepung jagung. Okey, sama juga dia punya fungsi untuk lekatkan dan jadikan kita punya otak-otak ini tidak pecah. Okey, sekarang ni proses paling penting, kita kena gaulkan dia, bagi dia sebati balik dan kita masukkan dekat dalam daun pisang. Nampak tak? Kalau tengok tadi awal-awal kita masukkan telur, dia macam terpisah kan. So, bila kita dah gabungkan dia, kita gaulkan dia, dia jadi macam satu paste. Okey, untuk proses yang seterusnya, kita nak letakkan daun pisang. Okey, penting proses ni, kita kena layurkan dulu kita punya daun pisang. Kalau kita tak layurkan daun pisang tu, nanti daun pisang tu pecah, isi ikan kita tu akan keluar. So, kita tak nak isi ikan tu keluar. Kita nak dia cantik, dia duduk dekat dalam daun pisang tu. Okey, untuk proses kita nak masukkan dekat dalam daun pisang ni, kita ambil lebih kurang dalam 2 ke 3 camca isi ikan tu. Letak bahagian tengah. Okey, penting untuk kita buat otak-otak nyonya ni,
kita kena tahu dia punya asas. Sebab apa? Otak-otak nyonya berbeza dengan otak-otak yang selalu kita makan dekat kedai tu. Biasanya otak-otak biasa dia agak nipis dan warna dia agak terang daripada warna. Tapi kalau kita tengok otak-otak nyonya, dia punya isi sangat tebal dan dia punya warna semua warna yang natural daripada bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Alright, kemudian kita balutkan dia, kemas-kemas. Kalau ada lidi, kita letakkan lidi. Kalau ada stapler, stapler saja dekat ujung ni supaya isi-isi tu tak keluar bila kita masakkan dia. Okey, macam ni cukup cantik, cukup kemas, memang dia takkan keluar lagi dah. Okey, awal-awal tadi saya dah panaskan saya punya oven 230. So bila kita dah masukkan otak-otak tu, kita kurangkan kepada 180 darjah Celsius. Dia punya suhu atas dan bawah. Kemudian dia punya time untuk kita bakar dia lebih kurang 18 ke 20 minit. 18 minit biasanya dia akan masak dengan sekata. Dia punya bau sangat wangi. Alright, kemudian kita ambil satu, buka dia punya lidi, cabut. Tengok bahagian dalam dia. Bukakan dia sikit. Wow! Bau dia tu terus naik wangi. Inilah dia otak-otak nyonya. Hari ini kita nak buat bahan yang paling asas untuk buat rendang kerisik. Bendanya memang paling mudah, tapi ramai orang malas nak buat sebab katanya sangat susah. Okey, hari ini kita nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat dengan cara yang paling pantas dan juga hasil dia yang sangat baik. Bahan yang paling penting untuk kita buat kerisik, kelapa parut. Okey, pastikan bila kita beli kelapa parut ataupun kita parut dia sendiri, kita ambil kelapa yang betul-betul tua dan kita parutkan dia hanya bahagian putih. Kita tak mau ada bahagian yang hitam dekat tempurung dia tu sebab dia akan menjejaskan rasa kita punya kerisik. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita panaskan kita punya kuali. Masukkan saja kerisik. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena sangaikan dia sampai dia betul-betul garing, kemudian dia bertukar warna, baru kita boleh tumbukkan dia ataupun kita kisarkan dia menjadi kerisik. Keringkan kelapa parut tu bagi dia hilang semua lembapan yang ada dan dia bertukar warna dan naik wangi. Nampak dia punya warna dah bertukar ke perang-perangan, dia naik wangi, bau kerisik itu sendiri. So apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena masakkan lagi, biarkan dia betul-betul perang dan dia ada sedikit minyak dekat bahagian pan, baru kita boleh tumbuk ataupun kita kisarkan dia. Nampak tak? Dia punya warna totally bertukar menjadi brown dan dia punya bau sangat wangi, sangat harum. Okey, proses yang seterusnya, apa yang perlu kita buat? Kita sediakan kita punya batu lesung. Okey, paling penting bila kita buat kerisik, kita kena masakkan dia sampai dia betul-betul brown. Tapi jangan sampai dia hangus. Bila dia hangus, dia akan tinggalkan rasa yang pahit dan bila kita masak rendang, dia tak akan jadi rendang lagi dah. Okey, apa yang perlu kita buat? Masukkan dekat dalam kita punya batu lesung. Kita kena tumbukkan dia sampai dia lumat, sampai dia keluarkan minyak. Bagusnya bila kita gunakan batu lesung ni, kalau kita tak nak tumbuk, kita hanya pusingkan dia, bagi dia kena semua bahagian dan kita dapat tengok dekat batu yang kita pegang ni, dia akan mula naik minyak. Nampak tak? Bahagian bawah ni dia dah start berminyak dan bahagian atas ni dia tak kena kerisik, dia kering sebab dia dah betul-betul lumat, betul-betul halus. Baru minyak tu akan keluar sedikit
demi sedikit. Nampak? Inilah dia krisip. Bau dia cukup wangi. Benda yang paling penting, mudah untuk orang nak buat, tapi ramai orang nak beli.